Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan Minggu Kempen Kesedaran Halal PKP 3.0 Jajahan Bacok, anjuran bersama Pejabat Agama Jajahan Bacok dan bahagian pengurusan halal Jahik. Jadi pada hari ini saya Raimi Izzana binti Abdullah, penolong pegawai teknologi makanan daripada bahagian pengurusan halal Jahik, ingin berkongsilah sedikit sebanyak dengan tuan-puan sidang pendengar pada hari ini berkenaan tata cara permohonan persijilan halal. Okey, tata cara permohonan persijilan halal tu dalam erti kata yang mudah untuk difahami lah. Lagu mana cara untuk tuan-puan di pihak industri untuk membuat permohonan sijil halal, which mean macam kami pernahlah menerima soalan daripada pihak industri, macam mana cara nak mohon, adakah perlu untuk mengisi borang permohonan dan sebagainya lah. Okey, jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-puan sekalian macam mana atau kata dari segi prosedurnya, tata cara macam mana tuan-puan di pihak industri untuk membuat permohonan. Okey. Basically apa yang tuan-puan perlu tahu, permohonan persijilan halal, persijilan halal JAKIM ini boleh dimohon melalui online lah, di mana tuan-puan perlu mempunyai akses internet. Dan tuan-puan boleh layari laman web kita www.halal.gov.my. Okey, jadi kalau kata yang ada yang lagi bertanya, tak ada rokok isi boreh secara tangan, kata manual lah. Tak ada, minta maaf banyak lah ke. Sebab ada juga rungutan daripada pihak industri yang orang kata susah untuk kata tak ada kemudahan ataupun akses internet ke. Senang nak mari pejabat, nak borang secara manual, nak isi tangan. Kami minta maaf banyak, memang tak ada. Jadi nak ke tak say, itulah kita perlu ada akses internet. Kalau kata kemudahan tu tak ada di rumah tuan-puan, kata duduk kawasan ulu ko, akses internet tak kuat, jadi susah nak masuk lah masa sawang. Jadi kami mengalu-alukan kedatangan tuan-puan ke pejabat kami di Balai Islam Lundang, di mana kami ada PC khusus untuk customer dan ada pegawai yang boleh membantu tuan-puan lah. Okey, next. Bila tuan-puan layari laman sesawang www.halal.gov.my, tuan-puan perlu pilih untuk tekan kepada sistem permohonan persijilan halal Malaysia. Dan kalau kata bila tuan-puan pilih permohonan sijil halal, di situ dia ada dua kategori lah, domestik ataupun international. Okey, jadi jika kilang tuan-puan berada di Malaysia, di mana-mana je negeri, tak kira lah Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, pilih sahaja domestik. Okey, bila tuan-puan klik domestik, dia akan tertera seperti yang ada di apa yang tuan-puan nampak sekarang. Kita punya sistem persijilan halal Malaysia, sistem MAI halal. Okey, apa yang tuan-puan perlu buat bila nampak page ni? Okey, tuan-puan bolehlah klik akaun, klik pendaftaran akaun syarikat. Sebab lo ni tuan-puan tak ada lagi sebarang akaun, tak pernah lagi memegang apa-apa sijil pengesahan halal Malaysia. Jadi untuk permohonan kali pertama, tuan-puan tak ada lagi ID, tak ada lagi kata laluan. Jadi perlu register pendaftaran akaun syarikat. Okey, lepas klik pendaftaran akaun syarikat. Okay, next. Okey, selamat datang. Lepas tu tuan-puan perlu isi beberapa maklumat yang kita perlukan. Okey, basically apa yang tertera di sini hanyalah basic information sahaja. Kalau tuan-puan ada seperti yang tuan-puan sedia maklum, syarat utama syarikat tuan-puan perlu berdaftar dengan SSM. Okey, jadi apa yang tuan-puan perlu isi di sini ialah nama syarikat lah. Nama syarikat seperti apa yang tuan-puan daftar dengan SSM. Sama, exactly sama. Tak boleh lah nama syarikat di sini tiba-tiba nak ubah
sebelum ni syarikat ABC. Lepas tu bila nak daftar di sini, syarikat DCF. Tak boleh gitu. Jadinya nama syarikat perlu sama exactly dengan apa yang tertera seperti di sijil pendaftaran syarikat SSM. Okey, sama juga dengan nombor pendaftaran syarikat, alamat dan seterusnya lah. Okey, untuk maklumat di sini kita tak perlu banyak pun, sikit sahaja. Apa yang penting, email syarikat yang aktif lah, yang tuan-puan selalu buka, okay? Sebab sebarang apa-apa maklumat, JAKIM akan hantar melalui email yang didaftarkan di sini. Okey, lepas isi semua maklumat, tuan-puan perlu klik daftar register. Okey. Lepas tuan-puan register ataupun klik daftar di page tadi, selepas pada tu tuan-puan akan terimalah pendaftaran akaun syarikat tuan-puan telah berjaya. Okey, lepas pada tu tuan-puan perlu tunggu email daripada pihak JAKIM, iaitu email pengesahan akaun syarikat. Biasanya dia akan take time dalam masa 48 jam gitulah lebih kurang. Bila tuan-puan terima sahaja email pengesahan akaun syarikat tuan-puan, lepas pada tu barulah boleh login masuk dalam sistem MyHalal balik menggunakan ID dan kata laluan yang sama, iaitu nombor pendaftaran syarikat. Yang tu yang samalah untuk permulaan, ID dan kata laluan tu adalah sama. Lepas tuan-puan berjaya login tu, barulah boleh kata nak tukar kata laluan dan sebagainya. Okey. Kalau tuan-puan perasan nombor pendaftaran syarikat kan? Contoh KT 12345T. Okey, nombor tersebut akan dijadikan sebagai ID dan kata laluan tuan-puan untuk pertama kali login. Okey, faham? Okey. Apa yang awak kata erti kata senang tuan-puan nak faham, nombor pendaftaran syarikat tuan-puan yang tertera di SSM tu akan jadi ID dan kata laluan untuk pertama kali kita nak masuk kepada sistem. Okey, faham? Okey, once bila tuan-puan berjaya, okey, tuan-puan boleh tengok di sini. Saya dah notekan di situ nombor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Okey, yang nombor 1 dan nombor 2 tu tuan-puan perlu pastikan. Nombor 1 tu keluar maklumat nama syarikat tuan-puan. Contoh nama syarikat tuan-puan tu syarikat ABC. Okey, bila once tuan-puan berjaya masuk ke dalam sistem, tapi bila tengok di nombor 1 tu bukan syarikat ABC. Tubik syarikat lain. So mungkin ada problem lah di situ, di mana akaun tersebut bukanlah akaun tuan-puan. Jadi perlu hubungi pihak kami baliklah untuk selesaikan masalah tersebut. Tuan-puan tak boleh nak proceed kalau nama syarikat tu berlainan. Okey. Yang kedua tu nombor pendaftaran syarikat. Macam sama yang saya maklum tadilah, nombor pendaftaran syarikat KT berapa tu. Alright. So nombor 3 tu dia adalah next. Okey, nombor 3 tu tab utama yang perlu tuan-puan lengkapkan lah sebelum hantar permohonan. Nombor 4 menu utama dan nombor 5 kandungan skrin berdasarkan nilai tab utama tadi. Okey, next. Alright, pada skrin utama, sila klik tab maklumat permohonan. Yang saya bulatkan tu maklumat permohonan. Okey, bila tuan-puan klik di maklumat permohonan, dia akan tertera seperti yang kat bawah tu, yang di-highlightkan merah. Di situ adalah maklumat permohonan syarikat tuan-puan yang belum lagi selesai. Jadinya macam kita boleh anggapkan sebagai draft lah sebab belum lagi selesai kan. Okey, next. Okey, kategori permohonan. Yang ni tuan-puan perlu tahulah. Bila once tuan-puan berjaya masuk, sebelum buat permohonan tu kita ada 3 kategori permohonan. Jadi tuan-puan perlu pilih berdasarkan kategori yang betul. Kalau kata tuan-puan adalah permohonan pertama kan, tak ada lagi CJ sebelum ni, baru first time. Jadi tuan-puan perlu klik permohonan baru. Jadi masa ni jangan salah lah. Jangan salah klik pembaharuan ke penambahan produk. Sebab apa yang tuan-puan klik masa ni menentukan hala tuju borang tuan-puan selepas pada ni. Kalau salah, dia akan jadi salah lah seterusnya. Okey, jelas kan? Okey, next. Okey, macam saya tadi kan, permohonan baru, penambahan produk ataupun menu ataupun pembaharuan. Jadi tuan-puan perlu klik dekat permohonan baru seperti apa yang saya bulatkan di situ. Okey.
Okey, klik pada butang permohonan baru. Jadi skrin seperti berikut akan dipapar. Okey, next. Okey, bila tuan-puan klik sahaja permohonan baru, tuan-puan perlu pula pilih skim. Sila pilih skim permohonan persijilan halal anda. Okey, yang ni tuan-puan mesti jelas dah kan? Kita ada 9 skim semuanya. Antaranya produk makanan ataupun minuman, premis makanan, farmasikal dan sebagainya. Jadi tuan-puan perlu jelas. Kalau kata tuan-puan buat produk makanan ataupun minuman, jadi perlu klik skim permohonan yang betul lah. Jangan kata kita buat produk makanan minuman tapi pergi klik skim farmasikal. Salah dah situ. Yang ni pun sama juga. Menentukan hala tuju, borang seterusnya. Kalau salah skim, salahlah borang. Okey, jelas kan? Okey, next. Okey, sebaik sahaja skim ini dipilih, satu soal selidik akan dipaparkan. Okey, sebelum kita boleh isi lagi next form, perlu jawab dulu 4 soalan-soal selidik. Kena jawablah. Kena faham, antaranya kita nak tahu sama ada tuan-puan dah baca ataupun maklumlah berkenaan kita punya manual prosedur sedia halal. Apakah tuan-puan sudah maklum berkenaan standard halal Malaysia dan seterusnya lah. Ada 4 je soalan, tak banyak pun. Okey, next. Lepas saja tuan-puan jawab soalan tadi, jadinya kita ada di situ contoh ada pemohon perlu mengisi semua maklumat yang berkenaan dan relevan lah pada setiap tab pada borang permohonan. Okey, contoh tuan-puan nampak di situ kita ada maklumat permohonan, maklumat syarikat, maklumat kilang ataupun gudang, maklumat tambahan, maklumat produk, bahan mentah dan seterusnya. Jadi untuk each column, tuan-puan perlu lengkapkan, tak boleh tinggal kosong. Sebab yang tu kita dikira sebagai maklumat syarikat lah. Kita nak tahu details lagi. Okey, next. Okey, setiap tab akan memaparkan maklumat berkenaan yang berkaitan lah. Macam apa yang saya maklum tadi, maklumat syarikat, maklumat kilang. Semua tu tuan-puan perlu go through satu-satu. Okey, next. Okey, yang pertama berkenaan skrin dalam tab maklumat permohonan di mana tuan-puan perlu mengambil maklumat akan keperluan dokumen yang dinyatakan lah. Macam di sini, kita telah nyatakan siap-siap. Apakah dokumen yang tuan-puan perlu hantar kepada pejabat setelah selesai permohonan di dalam sistem dan juga apakah dokumen yang tuan-puan perlu sediakan ataupun get prepared lah sebelum auditor turun ke lapangan. Okey, so tak ada dah orang kata excuse ko ataupun bila auditor pergi ke lapangan, saya tak tahulah dokumen ni perlu disediakan. No excuse sebab semua tu memang kita telah nyatakan di awal-awal permohonan di dalam sistem lagi. Okey, next. Okey, dalam skrin maklumat syarikat, okey di sini kalau tuan-puan ingat, masa tuan-puan buat pendaftaran syarikat tu dah masukkan maklumat nama syarikat, kan? Alamat, email. Jadi yang tu dia takkan hilang lah. Dia akan tetap stay dalam maklumat syarikat. Cuma kali ni, bila tuan-puan masuk balik ke kolom maklumat syarikat ni, perlu kemaskini ataupun perlu penuhkan apa lagi maklumat-maklumat yang tak ada. Contohnya kita nak tahu waktu operasi, bilangan shift, nilai jualan tahunan, nombor pegawai, nama ataupun nombor pegawai yang berkaitan yang boleh kita hubungi. So perlu lengkapkan semua maklumat yang kita perlukan. Selagi tak lengkap, semua tu akan memberi masalah lah. Contohlah kita dah terima permohonan tapi maklumat pegawai untuk dihubungi tu tak ada. Jadi susah untuk kami nak berhubung dengan syarikat tuan-puan selepas pada ni. Okey, next. Okey, maklumat kilang dan juga bilik sejuk. Okey, let's say yang ni penting ya. Penting kalau kata alamat syarikat berdaftar SSM tadi berlainan dengan alamat kilang tempat proses produk tuan-puan. Okey. Kalau kata berlainan, tuan-puan perlu isikanlah maklumat kilang tu di mana. Contoh, syarikat tuan-puan berdaftar di Kota Baru. Tapi kilang tuan-puan berada di Bachok. So,
dia maklumat yang berlainan untuk dua kolom tu. Faham kan? Yang sebelum ni maklumat syarikat di Kota Baru, maklumat kilang ni tuan-puan tak boleh letak lah alamat Kota Baru. Perlu isi maklumat ataupun alamat kilang di bacok. Sama juga dengan pegawai, nombor pegawai untuk dihubungi. Kalau katalah di kilang di bacok tu ada pegawai in charge. Pegawai in charge tu berlainan lah dengan nama pegawai yang tuan-puan isi yang tadi. So perlu key in yang berbeza. Senang untuk kami hubungi nanti. Okey, berkenaan maklumat gudang. Okey, yang ni, let's say tuan-puan ada tempat penyimpanan yang alamat dia berbeza dengan tempat pemprosesan. Okey, perlu juga isi. Kalau kata tak ada gudang yang berbeza, tempat penyimpanan sama alamat di tempat pemprosesan. So, abaikanlah. Okey. Next. Okey, dalam skrin dalam tab maklumat tambahan. Okey, yang ni basically kami hanya nak tahu berkenaan apakah jenis bahan pembungkusan yang digunakan. Contoh tuan-puan buat apa? Repack minyak masak ke contoh kan. Okey, jadi untuk repack minyak masak tu tuan-puan pakai apa? Adakah botol? Adakah plastik? Yang tu. Okey, kami juga nak tahu apakah prosedur jaminan dan juga pengawalan kualiti yang telah sedia ada di kilang. Jangan cerita yang belum ada. Contoh, buat masa law ni ada persejilan mesti. Contoh. Dan mungkinlah kata in future dalam planning nak minta GMP ke, HACCP ke. Jadi jangan tanda lah yang tak ada lagi tu. Kita nak yang telah sedia ada, yang telah dipraktis di kawasan kilang tuan-puan law ni. Okey, kalau katalah tak ada sebarang apa-apa sistem jaminan. Tak ada lah mesti, tak ada GMP, tak ada GHP. So tak ada masalah. Tuan-puan hanya perlu klik amalan kebersihan dan sanitasi berjadual yang biasa. Dan di situ huraikan sikitlah macam mana tuan-puan control. Let's say contoh dalam satu hari tu before start proses, ada cleaning proses dulu. Lepas habis proses, akan make sure kawasan perprosesan berada dalam kawasan bersih. Hurai secara ringkas lah. Okay, next. Berkenaan maklumat produk. Okay, di sini. Tuan-puan perlu jelas. Tuan-puan perlu daftar ataupun key in keseluruhan produk yang dihasilkan di kilang tuan-puan. Contoh, tuan-puan ada 100 jenis produk Buat kopi 3-in-1, ada 100 jenis kopi. Jadi, tak boleh kata untuk permohonan sijihalan ni saya tak usah mohon lagi untuk 100 produk. Saya hanya nak mohon 5 produk sahaja. So, 5 je tuan-puan key in di sini. Tak boleh. Yes, tuan-puan kena faham lah. Kita punya prosedur di mana kesemua produk yang dihasilkan di kilang perlu didaftarkan ataupun dibuat permohonan persijilan halal. Okey. Yang ni tuan-puan perlu pastikan nama produk yang didaftarkan di dalam sistem haruslah sama seperti yang tertera di maklumat pembungkusan. Tok Sil dalam erti kata lain, contoh di packaging kopi sedap malam. Contoh kopi sedap malam dan apa yang tuan-puan key in dalam sistem sebab Tok Seh nak declare sedap malam tu kopi Tongkat Ali dan Mahkota Dewa. Tapi di packaging kopi sedap malam. So tak boleh. Dia kena sama, tally. Kalau kata di packaging kopi percampuran Tongkat Ali, so di sistem kopi percampuran Tongkat Ali juga. Dan maklumat jenama tu kita kena jelas lah. Contoh, kopi percampuran Tongkat Ali tadi dia ada 10 jenama. Jenama A, jenama B, jenama C. So kena declare untuk ke-10 jenama tersebut. Dan perlu hantarlah kepada kita semua artwork untuk semua jenama. Okey, jelas di situ? Okey, next. Okey, jika tuan-puan nak daftar produk tu, just klik je butang tambah produk. Okey, dekat maklumat produk tu letaklah nama tadi. Contoh tadi kan saya bagi kopi percampuran Tongkat Ali dan Mahkota Dewa. Okey, jenama A. Kategori produk apa? Minuman ke, makanan ke? Okey, pasaran produk di mana?
Kalau kata kita hanya pasarkan dalam negara, so just klik lah pasaran dalam negara dan ramuan ni diisi oleh siapa. Okey, yang ni kita ada 2 saja, pemohon ataupun kilang OEM. Let's say tuan-puan sendiri yang buat permohonan, tuan-puan klik pemohon lah. Okey, jelas ya? Okey, next. Skrin dalam tab paparan senarai ramuan. Okey, berkenaan ramuan ni, ramai juga antara pihak industri yang kata tak jelas. Adakah perlu declare ke semua bahan mentah yang diguna pakai ataupun orang kata yang penting-penting saja. Okey, untuk makluman semua, tuan-puan perlu declare ke semua bahan mentah. Kalau kata untuk jadikan 100 produk tuan-puan tadi dan memerlukan 1000 bahan mentah sekalipun, tuan-puan perlu declare juga ke 1000. Semua 1000 tu, semua 1000 bahan mentah di dalam sistem. Tak kira lah tuan-puan rasa banyak ke, leceh ke, payah ke, tetap kita nak tahu semua 1000 bahan mentah tu dibeli daripada mana, adakah dia punya status persijilan halal. Okey, next. Okey, berkenaan pengisian maklumat bahan ramuan, tuan-puan perlu pergi kepada bahagian belah kiri. Tuan-puan nampak di bawah menu permohonan tu dia ada senarai ramuan. Maaf di sini dia lari sikit. Saya punya circle tu, sepatutnya saya punya bulat tu di senarai ramuan. Okey, so tuan-puan klik senarai ramuan. Okey, next. Okey, bila tuan-puan klik senarai ramuan, apa yang tuan-puan perlu isi maklumat di situ adalah, okey, tuan-puan tengok di situ ramuan. Ramuan ni apa bahan yang tuan-puan guna. Okey, untuk jadikan kopi. Yang pertama mesti ada kopi lah kan. Kopi Arabica ke, tak kisahlah kopi apa-apa pun. Contoh di situ kopi Arabica. Dan kita nak tahu sumber ramuan tu daripada mana. Kalau kopi tumbuhan lah kan. Okey, so kita nak tahu juga nama pengeluar. Nama pengeluar ni nama pengilang. Kilang apakah yang proses kopi Arabica tuan-puan tu? Okay. Adakah sebab kopi yang tuan-puan beli tu untuk jadikan 3-in-1 minuman 3-in-1, biasanya kopi yang telah dihancurkan, yang halus, okay? Powder. So, kita nak tahu kilang proses kopi tu di mana. Kita tak say nama, yang ni tuan-puan perlu jelas. Kita tak nak alamat ataupun nama pengeluar ni adalah nama kedai yang tempat tuan-puan beli. Okay. Contoh saya beli kedai runcit Pok Awel je. Dalam bandar. Tak say gitu. Kita tak say nama kedai runcit. Kita nak nama pengilang. Di mana tuan-puan nak dapatkan maklumat pengilang tu? Di packaging lah. Di packaging ataupun di set di CJ halal yang tuan-puan request dengan supplier. Okey, di situ memang dah tertera. Kalau kata kita punya bahan mentah tu ada CJ halal, memang di CJ halal tu akan tertera nama pengilang, nama dan juga alamat pengilang. So maklumat tersebutlah yang tuan-puan boleh ambil dan lengkapkan di kita punya sistem ni. Okey, jelas ya? Kita tak say isi nama kedai runcit sikit-sikit. Alright, next. Okey, pengisian maklumat produk ataupun bahan ramuan. Apa yang tuan-puan perlu faham? Okey, yang pertama, nama produk hendaklah jelas dan juga terperinci. Okey, contoh dia ada pihak industri yang hanya isi produk berasaskan daging. Gapo tu? Dia bila tuan-puan isi produk berasaskan daging, maklumat tersebut terlalu umum. Okey, banyak produk berasaskan daging ni. Daging gapo, okey? Untuk buat gapo daging tu. Okey, jadi kita nak secara terperinci. Contoh, beef burger, chicken slice, okay? Contoh buat sausage. Sausage gapo, sausage ayam ke. Alright, jelas Yang kedua, setiap pewarna ataupun perisa, pewangi perlu dinyatakan secara spesifik. Okey, contoh saya ambil pewarna. Pewarna ni banyak. Okay, warna merah, warna hijau, warna kuning. Jadi, kadang-kadang industri ni dia nak ambil jalan singkat ataupun mudah. Banyaknya aku guna 10 jenis pewarna. Guna belakang. Kita letak pewarna sajalah. Okay. Jadi tak say. Kita nak secara terperinci lah. Guna gapo? Pewarna merah, pewarna hijau, pewarna ungu. Sebabnya
kita nak tahu setiap pewarna tu kadang-kadang bukan daripada kilang yang sama. Okay. Jadi kita tak boleh nak pukul rata saja. Macam sini saya bagi contoh jam. Jam lepas tu buat kurungnya strawberry ataupun nenas. Tak usah gitu. Sebab strawberry dan nenas ni buah-buahan yang berbeza. Nenas warna kuning, strawberry warna pink, warna merah. So di situ dia lain dah. Dari segi bahan pun lain. Okey, jelas ya. Yang nombor 3, nama produk atau ramuan yang menggunakan kod. Yang ni biasanya berkaitan dengan apa? Preservatif, okay? Kita biasa ada jugalah yang guna kod. Contoh di sini YX2001 ke. Jadi kita nak tahu apakah kod yang tuan-puan masukkan tu. Contoh di sini YX2001 isolated soy protein. Kita nak tahu dengan jelas. Okay, next. Jenama produk pada sijil. Okay, yang sebagai contoh kesalahan, wheat flour ataupun wheat flour, lepas tu letak dalam kurungan beluki, cap saus, cap ros. Lo ni banyak ke? Jenama-jenama tepung gandum. So kita nak secara jelas juga di situ. Kalau kata pakai 10 bahan, 10 jenis gandum. Okay? Gandum cap beluki, gandum cap lili, gandum cap ros, gandum cap saus. Jadi semua tu kita nak tahu by detail. Setiap ramuan, setiap brand dan juga setiap brand tu pengilang dia daripada kilang mana. Okey. Yang nombor 5, kuantiti ataupun saiz produk tidak perlu dinyatakan. Okey, bagi contoh, tuan-puan ada kilang repack minyak masak. Okey. Dan tuan-puan repack tu dalam pelbagai bentuk pelbagai bentuk bungkusan. Ada yang 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo. So yang saiz ataupun berat dia tu tak perlulah nak perincikan satu-satu. Cukup sekadar minyak masak sahaja. Okey, next. Okey, seterusnya tuan-puan macam apa yang saya nyatakan tadilah, dekat skrin dalam tab hantar permohonan, borang permohonan telah dinyatakan apakah dokumen yang perlu dihantar kepada pihak kami dan juga apakah dokumen yang perlu tuan-puan get prepared. Maksudnya perlu sediakan, perlu compile dan letak di kilang, di tempat proses supaya senang bila auditor turun ke lapangan nanti, bila auditor minta apa-apa dokumen, tak perlulah masa tu jugalah baru nak pergi cari, okay? Semua benda tu akan ambil masa, okay? Jadinya bila tuan-puan dah sediakan awal-awal, jadi kita boleh jimatkan masa dah di situ. Alright, next. Okay, di sini sebelum tuan-puan boleh klik hantar permohonan, perlulah apa yang kita nak tahu yang maklumat terakhir. Berkenaan kena nyatakan nama PIC halal ke ataupun nama pengurus kilang ke berserta dengan alamat email dan juga nombor telefon. Lepas diisikan ke semua ketiga-tiga maklumat tu, barulah tuan-puan boleh klik butang hantar permohonan. Okay, next. Okay, lepas tuan-puan hantar borang permohonan dalam sistem tu, tuan-puan perlu sila tekan butang cetak senarai semak. Okay, senarai semak ni tuan-puan perlu adalah sebabnya lepas hantar dalam sistem tu perlu hantar dokumen kepada pihak kami di pejabat. Jadinya senarai semak tu telah kita listkan awal-awal apa dokumen yang tuan-puan perlu hantar. Contohnya salinan SSM, salinan PBT, salinan IC 2 orang pekerja berserta surat lantikan, salinan CJ halal bahan ramuan dan seterusnya lah. Jadi bila once tuan-puan ada senarai semak ni, puan-puan boleh make sure lah bahawa tiada ketinggalan apa-apa dokumen penting untuk dihantar. Okey, selepas pada tu, selepas hantar klik butang hantar permohonan, tuan-puan bolehlah cetak keseluruhan borang permohonan. Alright, jadi sekarang ni tuan-puan dah selamat hantar permohonan di dalam sistem.
Jadi, lepas hantar permohonan dalam sistem, apa yang tuan-puan perlu get action pula. Jangan kata lepas hantar dalam sistem duduk senyap. Duduk senyap, lepas tu duduk tunggu. Manalah auditor ni tak turun-turun kilai aku. Jadi, tak usah lah. Lepas hantar dalam sistem, kita memang sistem dah bagi remind. Okey, tuan-puan perlu hantar dokumen hard copies dalam tempoh 5 hari kepada pejabat bahagian halal negeri Jahit lah di Balai Islam. Jadi, tuan-puan perlu hantar dalam tempoh 5 hari tu kepada pihak kami. Okey. Jadi, macam saya saat ni. Jangan kata lepas pada hantar dalam sistem, pakai duk senyap, tak ada take action, nak print, nak sediakan dokumen, nak mari hantar ke kita. Sebabnya, kita punya lengkap proses permohonan tu dikira daripada bila pihak kami menerima dokumen hard copy daripada pihak tuan-puan untuk diproses. Kalau kata let's say kami tak terima apa-apa dokumen hard copy, jadi permohonan tuan-puan tak dapat diproses lah. Jadinya tuan-puan duk tunggu saja, kami pun duk tunggu saja. Tak tahu siapa yang buat permohonan. Okey, jelas Alright. Jadi, next. Okey, saya rasa setakat tu sahaja untuk saya berkongsi berkenaan lagu mana tata cara permohonan persijilan halal. Mungkin ada yang masih belum jelas kan. Adalah apa yang saya terangkan tadi tak nampak. Tapi at least apa yang tuan-puan perlu tahu, permohonan persijilan halal ni kami terima ataupun tuan-puan boleh buat secara dalam talian sahaja. Tak perlulah nak mari susah-susah minta dengan kita borang untuk isi secara manual. Tak perlu. Kalau kata tuan-puan dah settle isi permohonan tu secara online, kalau kata lo ni kan musim PKP, tak boleh susah, tak boleh nak rentas daerah, kita terima jika tuan-puan nak hantar dokumen tu by post. Bila once kita dah terima dokumen, kita akan proses. So, kalau katalah ada apa-apa dokumen tak lengkap ataupun ada apa-apa masalah, jadi pegawai proses akan hubungi tuan-puan balik untuk lengkapkan apa-apa sahaja yang tak lengkap ataupun untuk jelaskan apa yang pegawai rasa macam perlu penjelasan lanjut lah daripada tuan-puan. Okey, jadi saya rasa cukup setakat ni saja. Kalau kata ada apa-apa masalah ataupun rasa kurang jelas, boleh hubungi pihak kami ataupun boleh hubungi kalau rasa duduk dalam daerah Kota Baru, boleh mari ke pejabat kami. Cuma buat masa luar ni kami terima by appointment lah. Boleh hubungi dulu sebelum mari tu. Okey, jadi setakat ni sahaja. Saya sudahi sesi sharing saya pada pagi ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.